Okey, baik. Terima kasih Kak Nisa atas pencerahan ya, satu pencerahan ataupun satu jawapan yang tuntas ya untuk penonton ya. Banyak soalan-soalan yang saya pasti apabila mendengar jawapan Kak Nisa, dia dah dapat tahu idea ya. Okey, secara ringkasnya pada saya Bonda Nur mungkin memilih saya dari segi mungkin ketekalan saya menulis. Dan juga saya fikir kekuatan saya adalah apabila saya menulis, saya memang menulis sepenuh hati ya, dan mengikut tata cara ataupun panduan yang diberikan, dan mungkin dari situ dia nampak potensi untuk menyelenggara ya. Okey, salah satu yang saya nak tunjukkan adalah buku Check It Out. Ini adalah buku, dalam slide dah ada. Ini adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2020, dan yang menariknya buku ini adalah sebenarnya buku kerjasama ya, antara Akademi Bonda Nur, Galeri Ilmu dan juga kita UKM ya. Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti ya, pada masa itu ya, PKIK, Fakulti Pengajian Islam UKM, yang diketuai ataupun dipengerusikan oleh Dr. Rosmawati Muhammad Rasid. Okey. Dia berlanjutan dengan satu bengkel penulisan yang dihadiri oleh pelajar UKM ya, mahasiswa UKM, dan juga kami buka pada orang-orang awam. Ada sekitar 42 orang, tetapi kami terpaksa memilih daripada 42 skrip karya penulisan, hanya 25 yang kami mahu ambil dengan tema tabayun ya, check it out. Kalau lihat tagline check it out, yang kau dengar belum tentu benar, yang kau lihat belum tentu tepat, yang kau fikir belum tentu betul. Jadi fokus ataupun tema kisah hidup ini berdasarkan tabayun projek Dr. Rosmawati Muhammad Rasid pada ketika itu, tentang betapa maklumat jika disalah tafsir, disalah guna akan berlaku kecelakaan ya. Jadi kita kena selidik kalau sebelum kita kongsi tu, sebelum kita sebar, kita kena selidik sahih atau tidak. Jadi kami saya dan Dr. Ros bergabung tenaga untuk memilih daripada 42 nak jadi 25 tu. Itu satu cabaran buat saya, yang saya rasa dah lah baru mula menulis, dan sekarang kita nak menyaring pula, nak menyisih, nak menilai semula pula kan, karya-karya adik-adik mahasiswa dan juga yang lain-lain ni kan. Namun pada saya kesempatan ini saya dan Dr. Rosmawati Rasid, kita bila kita mahu memilih, ada panduan lah, dan kami letakkan panduan seperti yang pertama sekali. Kalau saya boleh tengok balik. Okey, ada 3 yang saya tengok. Satu, mesti nak tengok message dia, sampai tak message ya. Antara 42 karya tu, adakah bertepatan dengan message? So dari situ kita boleh saring yang mana yang tak menepati message, yang kurang jelas mesejnya, jadi kami telah sisih lah. Dan yang kedua, kami akan lihat tentang olahan idea. Okey, olahan idea macam Kak Ina dah terangkan pada kalian tadi ya, tentang plot cerita. Yang ni sebenarnya sangat kurang ya. Ramai yang kurang mengetahui tentang apa itu plot. Plot itu sebenarnya cerita, alur cerita, jalan cerita. Okey, macam mana nak dapatkan plot yang baik, macam mana nak dapatkan cerita itu mengalir dengan baik. So kena faham ada plot. Plot tu ada. Yang ni sebenarnya apabila kita belajar, saya pun tak tahu sebenarnya term-term, plot, watak semua, tapi kita kena belajar, dan sebenarnya kita dah buat pun, cuma kita tak relate ataupun tak sedar benda tu ada term-term dia, ada kita kata istilah khusus dalam karya, dalam penulisan kreatif. Okey, so plot tu kena ada permulaan, lepas tu ada pertengahan, dah ada konflik, ada drama, ada suspense, dan last kali kena ada peleraian. Yang itu yang kami rasa bagaimana satu buah cerita itu sangat baik, sangat bagus, dan dibezakan dengan cerita-cerita yang mendata, yang tidak ada suspense, tidak ada konflik. Dan yang ketiga, kami lihat gaya penulisan. Yang ni mungkin agak sukar kerana semuanya penulis pemula. Jadi kami
tapi kami yakin ya, kami berpuas hati ya, ramai daripada mahasiswa, ramai ya daripada yang menyertai bengkel tu dapat menjelaskan ataupun menceritakan kisah itu dengan baik. Okey. Sebenarnya dalam saya menyelenggara, sebenarnya saya pun terlibat sama dalam menyampaikan atau menyumbang ya satu karya. Karya saya, yang nak ceritanya, saya memang suka mencabar diri saya sendiri, dan kali ini saya mengambil topik Islamofobia. Dan Islamofobia ini sangat berat, dan kalau mengikut style ataupun gaya penulisan Bonda Noh, kita perlu letak paling tidak satu hadis ataupun Al-Quran ya, satu potong ayat Al-Quran untuk menyokong atau menguatkan cerita kita. Jadi saya ni, walaupun saya ni dah jadi penyelenggara ya, saya menilai, memilih bersama-sama dengan Dr. Bersamarawati, saya tak sangka saya punya penulisan saya sangat berat bila saya bagi pada Bonda Noh untuk edit. Okey, ini pentingnya penyelenggara, walaupun kita ditugaskan menyelenggara, menilai, tetapi perlu ada editor di belakang sebuah buku. Sebabnya ini yang terjadi pada saya. Karya saya sangat berat, ada banyak fakta, sebab saya Islamofobia tu saya campurkan pula dengan masa tu ada berlaku kes pembunuhan ya, beramai-ramai di New Zealand, berlaku di dua buah masjid yang saya sangat terkesan, yang saya kata saya nak juga tulis, dan akhirnya saya tulis, tetapi saya tulis panjang lebar dengan saya masukkan fakta-fakta white supremacy, apa yang menyebabkan, mendorong pembunuh ni melakukan, sampai Bonda Noh kata tak boleh ni Kak Yan, apa komennya, dia kata terlalu berat, fakta banyak, jadi saya kena gugurkan fakta-fakta tu. Itu komen dia yang pertama. Yang kedua, ada juga tulisan-tulisan saya yang bersifat judging, yang menghukum, yang mengatakan saya, yang seolah-olah meremehkan ya, orang-orang lain itu tak benar, yang kita ni betul. Yang ni pun Bonda Noh banyak dia menukarkan gaya penulisan saya agak keras itu kepada lebih santun. Dan yang ketiga, saya dah lupa. Okey, tak apa. So itu check it out. So yang ini sebenarnya saya nak bagi tahu, editor memainkan peranan penting. Bukan saja sebagai penyelenggara, memang awak akan menyumbang, awak menilai juga, tetapi kena ada editor untuk bantu kita mencantikkan. Editor, saya rasa siri ketiga banyak cerita tentang peranan editor. Okey, yang kedua adalah buku Tiada Selain Dia. Okey, kat sini saya, yang ni memang saya menjadi ketua penyelenggara dan juga ketua editor. Dan pada pendapat saya yang paling mencabar adalah ada beberapa buah kisah benar yang nampak seperti cerpen. Yang ni bila saya baca balik, saya fikir, saya tanya balik Bonda Noh, saya tanya mentor-mentor akademi Bonda Noh ya, Puan Rohamiah Muda masa tu, apabila kisah benar itu diceritakan sebagai cerpen, contoh ya, kenapa saya kata kisah benar itu macam cerpen, sebab tak ada watak dia dalam cerita tu. Kalau kita lihat cerpen, sama ada dia ada sudut pandang kan, kita akan menulis mengambil sudut pandang pertama iaitu aku, ataupun sudut pandang ketiga iaitu kita menceritakan, kita menjadi pencerita. Tetapi dalam kisah benar, watak kita perlu ada di situ. Walaupun kita tak masuk dalam cerita tu, kita mengkisahkan cerita orang lain. Pada saya lah, ini yang saya dapat, ini yang setakat saya belajar, tapi mungkin Kak Ina boleh betulkan. Sebab saya tak nampak watak dia di situ, dan saya kata okey, ini tak boleh, jadi saya terpaksa menelefon penyumbang ya, penulis untuk menukar sedikit, kena masukkan warna watak. Dan yang ketiga, yang paling akhir ya, saya nak tekankan kat di sini, setiap kali menulis perlu jaga aib. Yang itu yang di remind ya, diberi penerangan, diberi ingatan, diberi peringatan pada kami, jaga watak kita, jangan buka aib orang yang diceritakan, even kita sendiri ya. Jadi pada saya lah, apa-apa pun kita rujuk pada
slide pada panduan yang diberikan oleh Kak Ina tu memang terbaik, memang satu panduan yang sangat bagus untuk kita hadam supaya kita bersedia dan mula ya untuk menulis. Sekian saja dulu kot Kak Nisa. Itu saja, terima kasih.